رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه من دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Yang berbahagia, yang dimuliakan Fadil Tuan Imam, seluruh jawatan kuasa pengurusan masjid, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita memperbaharui dan mengingatkan diri masing-masing supaya sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pesanan Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Maidah ayat 35 yang kita bacakan tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah-wasilah untuk kamu mendekatkan diri kamu kepada Allah, dan berjihad, yakni bersungguh-sungguhlah kamu berjuang di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kamu melakukan ketiga-tiga perkara tersebut, nescaya kamu akan beroleh kejayaan dan kemenangan di dalam kehidupan kamu. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, Allah mengingatkan kepada kita di dalam ayat tersebut tentang beberapa perkara. Perkara yang pertama adalah perkara yang lazim diingatkan kepada kita oleh khatib setiap kali kita mendengar khutbah. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan maknanya yang umum, al-imtithalu bi awamirillah wajtinab an nawahih. Kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggalkan segala larangan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ke atas kita. Sifirnya mudah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Takwa, apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala perintah kita buat, apa yang Allah Subhanahu wa taala tegak kita tinggalkan. Inilah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja yang Allah suka, bahawa itulah kesukaannya dalam kehidupannya, itulah amalannya dalam hidupnya. Bila Allah Subhanahu wa taala larang, bila Allah Subhanahu wa taala tegak, maka itulah menjadi perkara yang menjadi sempadan yang dia tak boleh langkau dalam hidupnya. Wabtaghu ilaihi alwasilah, carilah jalan-jalan alwasilah, perantaraan, ya, untuk kamu mendekatkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, para ulama menyebutkan bahawa antara afdalul wasail, antara jalan ataupun wasilah yang terbaik untuk kita nak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara tafaqquh fid din, dengan cara kita memahamkan diri kita, berusaha untuk mendapat kefahaman yang murni dan mendalam terhadap agama ini. Ini adalah antara wasilah yang terbaik untuk kita nak taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tuan-tuan yang dirahmati Allah, pengabdian diri kita kepada Allah bukan semata-mata atas rasa semangat, bukan atas semata-mata kegairahan yang tidak ada asas ataupun dasarnya. Sebab itu hadirin mukminin, antara asar para sahabat, mereka menyebutkan bahawa al-ilmu imamun wal amal tabi'u. Ilmu adalah imam, ilmu adalah pemandu, amal adalah pengikut, amal adalah penumpang kepada ilmu tersebut.
Amal ini termasuklah seluruh ibadah. Ibadah ini dibina ataupun dipimpin dengan ilmu. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, barang siapa yang beramal tanpa ilmu, ada kemungkinan dan kebarangkalian yang tinggi dia akan tertipu dan akan terpedaya oleh syaitan dengan ibadah yang dia lakukan, sebagaimana yang diperingatkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya yang terkenal Talbisul Iblis, belitan-belitan iblis. Bagaimana iblis menggoda, iblis memperdaya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tak kala mereka melakukan ibadah, mereka terpedaya dengan ibadah mereka. Sebab apa tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian? Ibadah itu salah satu daripada puncanya kerana ibadat tersebut dibina atas dasar ghairah. Ibadah itu terbina atas dasar semangat semata-mata, tetapi sangat kurang dasar ilmu, sangat kurang faham yang menyuluh amal tersebut, yang menyebabkan hadirin mukminin yang dirahmati Allah, kita terpedaya oleh syaitan di saat kita menyangka kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Wajahidu fi sabilih, berjuang bersungguh-sungguhlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, buat kerja agama sungguh-sungguh untuk meninggikan agama Allah, laksanakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mengajak manusia kepada yang ma'ruf, mencegah manusia daripada melakukan perkara-perkara munkar. Berusaha sungguh-sungguh buat kerja dakwah bagi saudara-saudara, sahabat-sahabat kita yang berada dalam keadaan negara mereka ditakluk oleh musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Maka sudah tentulah medan jihad mereka berbeza dengan medan jihad kita pada hari ini. Wajahidu fi sabilillah, berjuanglah kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun. Bagi siapa yang lengkap tiga syarat ataupun tiga perintah Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, semoga kamu beroleh kejayaan. Semoga itu, kata Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bukan maknanya semoga itu dengan maksud barangkali ada kemungkinan kamu akan dapat kejayaan, tidak. Tetapi bila kamu buat perkara yang pertama, takwa kepada Allah, cari wasilah untuk dekatkan diri kamu kepada Allah, berjuang sungguh-sungguh di atas jalan Allah, la'allakum tuflihun, maksudnya kamu pasti akan beroleh kejayaan ataupun kemenangan. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita nak mengupas secara ringkas berkaitan dengan salah satu daripada ibadah yang sangat-sangat dituntut, dan ibadat ini adalah ibadah yang berkaitan dengan harta. Tuan-tuan, kita tengok ibadat ini boleh kita kategorikan dalam beberapa bentuk, dalam beberapa jenis. Ada ibadah yang kita lakukan dengan badan kita, ada ibadah yang kita lakukan dengan tenaga kita, ada ibadah yang kita lakukan dengan harta kita. Dan salah satu daripada ibadah utama yang kita lakukan dengan harta ataupun kekayaan yang Allah berikan kepada kita adalah ibadat yang kita sebut pada hari ini sebagai ibadat waqaf. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita anjuran yang jelas supaya kita berbakti dengan harta yang kita miliki, untuk kita beribadat dengan harta yang kita miliki, untuk kita mendapat keredaan daripada Allah dengan harta yang kita miliki. Antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam surah Ali Imran ayat 91, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Mafhumnya, tidaklah kamu beroleh kebajikan
melainkan kamu menginfakkan, kamu mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala daripada kalangan harta yang kamu suka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ayat dalam surah Ali Imran ini, ayat 91 ini menyebutkan bagaimana kualiti infak ataupun kualiti kebajikan yang kalau kita nak lakukan dengan harta kita. Apa dia kualiti tersebut? Alang-alang kamu nak mengeluarkan harta kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kamu nak memperolehi keredaan yang besar di sisi Allah, keluarkanlah harta-harta yang baik. Jangan kalau kita nak sedekah, tuan-tuan, kita sedekah dalam bentuk ataupun dalam keadaan kita mampu untuk lakukan sesuatu yang lebih baik, kita keluar perkara yang jauh daripada kemampuan ataupun tahap terbaik yang kita boleh lakukan. Walaupun kita ikhlas, ikhlas adalah salah satu daripada rukun penting apabila kita melakukan ibadah. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, satu lagi perkara yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita melakukan infak, apabila kita melakukan sedekah, apabila kita melakukan wakaf, maka kita keluarkan harta kita dengan tujuan sedekah, zakat ataupun wakaf tadi daripada harta yang baik yang kita miliki. Kalau kita ada kemampuan yang lebih, tuan-tuan yang dirahmati Allah, maknanya kita infak sesuai dengan kemampuan kita. Ya, bagi contohlah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya. Hari Jumaat sebelum daripada kita salat Jumaat, tuan-tuan, kita makan tengah hari dulu sebelum masuk waktu zuhur, sebelum daripada kita dengar khutbah. Selesai kita makan, tuan-tuan, bayar biryani gam yang kita makan RM15. Selesai, tak ada masalah. Sebab orang kata apa, sekali seminggu je biryani gam sebelum salat Jumaat pula tu bayar RM15, tak ada masalah. Datang tabung Jumaat, tuan-tuan, punyalah selok punyalah seluruh dia punya poket di dalam kau punya nak cari RM2. Ada RM50 dalam poket dia, tapi seluk sampai ke dalam dan terpaksa bangun, tuan-tuan, nak bagi tangan ni masuk paling dalam sekali poket. Cari apa? Cari RM2. Kita boleh justify, kita boleh memahami logik kita spend RM15 untuk bayar nasi biryani gam. Ada kuliah sekali seminggu sebelum sembahyang Jumaat pula tu. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, logik itu hilang apabila sampai ke tahap kita nak infak harta kita, kita nak sedekahkan duit kita masuk dalam tabung masjid. Logik itu tak digunakan lagi. Tak konsisten kita dalam menggunakan logik tersebut atau rasional yang tersebut. Maka hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, dalam konteks ini kita keluarkan sedekah kita pada tahap yang jauh lebih bawah daripada kemampuan kita. Para ulama apabila syarahkan makna ayat surah Ali Imran, termasuklah salah satu daripada senario, tidaklah kita beroleh kebaikan yang sebenar melainkan kita keluarkan harta yang kita suka. Termasuklah salah satunya kita memiliki kemampuan untuk mewakafkan, untuk menafkahkan hadirin mukminin yang dirahmati Allah, harta yang kita miliki pada tahap dan kemampuan yang sememangnya Allah beri kepada kita, munasabah untuk kita keluarkan. Tetapi kita tidak mengeluarkan harta tersebut di jalan Allah Azza wa Jalla. Masuk di dalam salah satu daripada peringatan di dalam ayat ini. Hadirin mukminin, ada satu kisah menarik berkaitan dengan surah Ali Imran ayat 91. Disebutkan di dalam sebuah hadis daripada Sayyiduna Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau menyebutkan bahawa sesungguhnya Abu Talha Al-Ansari, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas ibni Malik, tidak ada seorang sahabat di kalangan Al-Ansar yang kaya sebagaimana kayanya Abu Talha. Abu Talha ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, salah satu daripada aset, salah satu daripada harta dia
yang sangat dia sayang adalah kebun tamar yang dekat dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia ada sebuah kebun tamar. Kebun tamar itu sampai musim dia berbuah, buah dia sangat baik, dekat pula dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin mukminin yang dirahmati Allah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam diterima ataupun Nabi menerima wahyu surah Ali Imran ayat 91, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan kepada para sahabat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maka Abu Talhah bergegas datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan bahawa, ya Rasulullah, aku ada salah satu daripada aset ataupun salah satu daripada harta yang paling aku cintai, iaitulah kebun tersebut. Maka kata Abu Talhah, aku ingin wakafkan harta ini yang antara yang paling aku sayang, antara harta yang paling bernilai dalam pemilikan aku ini untuk tujuan kebajikan. Abu Talhah Al-Ansari dia wakafkan kebun tamar dia yang bersebelah dengan Masjid Nabawi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dengar ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Antara perkara yang kita belajar daripada sikap sahabi ini, tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi apabila dia dengar perintah Allah Subhanahu wa taala, dia dah tak tangguh-tangguh. Macam kita, tuan-tuan, macam saya sendiri pun, bila kita baca ayat ni ada kesedaran, tapi tak apalah, tunggulah dulu. Lepas tunggu dulu, tuan-tuan, kena tarik roti canai, letak telur bubuh atas. Bukan roti telur, dia ada bambu pula roti canai, bubuh telur tangguh ke atas. Kena roti canai itu sekeping dengan tarik, tuan-tuan, sadaqallahul azim. Sadaqah apa pun tidak. Tapi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talhah Al-Ansari, apabila dengar turunnya ayat ini, tidak ada kebajikan yang kamu perolehi melainkan kamu mengeluarkan sesuatu, kamu infak sesuatu daripada kalangan harta yang kamu suka. Abu Talhah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ada sekeping tanah, aku ada sebuah kebun yang sangat-sangat aku cintai sebelah dengan masjid Nabi, ya Rasulullah. Aku sambut apa yang engkau sampaikan kepada aku wakafkan tanah ini untuk tujuan umat Islam. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, ini jati diri para sahabat. Badiru bil a'malis salihah, kata Rasulullah, bersegeralah kamu dalam melakukan kebaikan. Ini sifat para sahabat. Bila mereka nampak ada ruang kebaikan, bila mana mereka nampak ada ruang untuk mereka buat sesuatu supaya mereka dapat keredaan daripada Allah, menyelamatkan mereka daripada azab api neraka, bawa mereka masuk syurga untuk bersama-sama dengan Rasulullah, kekasih mereka, tuan-tuan, mereka tak takut-takut. Ini sifat sahabat. Seterusnya, hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil beberapa contoh wakaf dalam sunnah ataupun dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya, hadirin mukminin yang dirahmati Allah, hadis yang ma'ruf, hadis yang kita baca, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila matinya seorang anak Adam, terputuslah daripadanya segala ganjaran atas kebaikan yang dia buat, melainkan 3 perkara. Sadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lahu. Melainkan 3 perkara. Yang pertamanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah jariyah. Infak yang dia keluarkan, yang mana pahala daripada infak itu datang mengalir kepadanya tanpa henti-henti walaupun sesudah daripada kematian. Dan sebahagian syurah al-hadis menyebutkan bahawa antara sedekah yang paling mulia, yang paling afdal,
yang pahalanya tidak akan terhenti-henti bagi orang yang melakukan kebajikan tersebut dengan hartanya adalah ibadah wakaf. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, orang yang mewakafkan hartanya, apatah lagi harta tersebut adalah harta yang bersifat kekal. Nanti kita bincang tuan-tuan apa jenis harta yang boleh diwakafkan. Ulama-ulama tidak ada khilaf dalam masalah kita wakafkan harta-harta kekal. Apa contoh harta kekal? Tanah harta kekal, rumah harta kekal, bangunan harta kekal. Ya. Tetapi di sana adanya khilaf ataupun perselisihan faham, perselisihan pandangan di kalangan para ulama tentang mewakafkan al-manqulat, iaitu harta-harta boleh ubah. Boleh ataupun tidak kita wakaf kereta kita. Dan kita semua tahu tuan-tuan, kereta ni bukan macam rumah. Rumah ni tuan-tuan makin lama makin kita simpan. Terutamanya dekat kawasan USD Subang Jaya ni tuan-tuan, makin lama makin tinggi harga ni. Kita yang beli rumah 4-5 tahun yang lepas, jangan kata 20 tahun yang lepas, 4-5 tahun yang lepas pun tak jangka, tak bayang harga rumah akan melambung sebegitu dekat. Pasal apa? Pasal baru orang cucuk tiang nak bina landasan LRT. Baru pacak tiang tuan-tuan naik 1,000. Itu baru pacak tiang. Ya, landasan tak siap lagi, kereta api tak berjalan lagi tuan-tuan, pacak tiang saja rumah naik 1,000. Kita tak fikir tuan-tuan. Itu rumah. Kereta tuan-tuan yang dirahmati Allah, kereta jenis apalah sekalipun tuan-tuan, turun saja kereta tu daripada showroom dia kena atas jalan raya, paling kurang harga dia turun 20%. Tu baru turun daripada showroom naik jalan raya. Boleh ataupun tidak kita nak wakaf kereta yang kita dah pakai 5 tahun sebagai contoh. Ya. Dia punya, orang kata apa, automatic window pun kadang-kadang kena buka lah, baik jangan duk tekan. Sebab kalau tekan dia tak boleh naik balik musim-musim hujan dengan buat basah tuan-tuan. Buat tingkap tak boleh naik musim hujan ni naik kita. Jadi boleh tak kita nak wakaf harta-harta daripada kalangan al-manqulat, harta-harta yang boleh alih? Kita akan bincang insya-Allah, mungkin tak ada kesempatan kita pada pagi ini, kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, salah satu daripada perkara yang masuk dalam sedekah jariyah, harta yang kamu infakkan yang mana pahalanya akan datang kepada kamu tanpa henti-henti biarpun selepas daripada kematian kamu, adalah harta wakaf. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, begitu juga kita ambil beberapa contoh dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabit perkara ini daripada Rasulullah dan juga para sahabat. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sampai di Yathrib. Tuan-tuan, Yathrib ini sebagaimana yang telah dibincangkan oleh para alim ulama kita sebelum daripada ini, kalau nak dibandingkan dengan Makkahul Mukarramah, keadaannya jauh berbeza daripada sudut kemudahan, daripada sudut kualiti hidup, jauh terkebelakang daripada Makkahul Mukarramah. Mekah Al-Mukarramah, tempat datangnya sahabat daripada kalangan Al-Muhajirun, adalah sebuah tempat yang baik daripada sudut kualiti hidup. Sebab apa? Orang datang ramai. Jadi bila orang datang ramai, orang Mekah sediakan kemudahan-kemudahan untuk accommodate, untuk sambut orang yang datang. Karena salah satu sebab orang datang, selain daripada tujuan berniaga, adalah tujuan untuk tawaf sekitar Baitullahil Haram bagi orang yang mengikuti millah Nabi Ibrahim AS. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, secara semula jadi kemudahan di Makkah itu baik. Berbeza tuan-tuan apabila sahabat-sahabat sampai di Yathrib. Pada ketika itu di Yathrib untuk dapat air bersih juga sangat terhad. Itu pun sumber itu milik seorang individu ataupun di bawah pemilikan seorang individu. Lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah, melihat kepada keadaan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam
mencadangkan kepada para sahabat untuk wakafkan telaga. Maka Sayyidina Uthman ibn Affan membeli telaga yang disebut sebagai telaga utama pada ketika itu, telaga Roma. Sayyidina Uthman ibn Affan disebut dalam riwayat bayar 35,000 dirham untuk beli telaga Roma daripada seorang pemuda daripada keturunan Bani Ghifar. Dan Sayyidina Uthman mengatakan bahawa telaga ini aku wakafkan untuk kepentingan umat Islam secara keseluruhan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu kalau kita tengok dalam sejarah wakaf yang awal, wakaf bukan bermula dengan wakaf masjid, bukan bermula dengan wakaf Al-Quran. Antara perkara awal yang Nabi SAW anjurkan para sahabat untuk wakafkan, dan itu selari dengan keperluan umat Islam pada ketika itu, adalah waqful bi'ri, iaitu mewakafkan telaga ataupun mewakafkan perigi untuk tujuan beri keperluan air bersih kepada umat Islam dan penduduk Madinatul Munawwarah. Bukan bermula dengan wakaf masjid, bukan bermula dengan wakaf Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita nak perbetulkan kalau ada salah tanggap dalam masalah wakaf. Wakaf bukan semata-mata sesuatu perkara yang berkait dengan ibadah khusus seperti mana salat, sebagaimana puasa dan sebagainya. Tetapi wakaf ini adalah apa sahaja yang boleh bagi manfaat kepada umat Islam untuk perbaiki kehidupan mereka, hatta kepada orang bukan Islam sekali. Seterusnya hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, contoh yang kedua kita ambil kepada contoh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Di mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu satu hari datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar, aku memperoleh sebidang tanah daripada Khaybar. Kita semua tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalau dan memerangi golongan Yahudi yang belot terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan umat Islam ambil alih harta yang ditinggalkan oleh Yahudi di Khaybar. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu satu hari datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, aku memiliki sebidang tanah di Khaybar. Maka kata Rasulullah, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, apa yang aku nak buat dengan harta tersebut ya Rasulullah? Aku ada tanah di Khaybar, apa yang aku nak buat dengan tanah tersebut ya Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, in syi'ta habista aslaha wa tasaddaqta biha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Umar, sekiranya kamu mampu, maka kamu tahankanlah ya tanah tersebut, dengan maksud kamu wakafkan tanah tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa makna wakaf? Tahbisul asal. Kita mengekalkan tanah ataupun kita mengekalkan harta tersebut. Yang dimaksudkan kekal harta tersebut, kita alihkan daripada pemilikan kita seorang yang mewakafkan harta tersebut kepada pemilikan itu dimiliki oleh umat Islam. Tuan-tuan, apabila kita wakaf, kita transfer ownership ataupun pemilikan kita terhadap harta tersebut kepada pemilikannya itu kepada umat Islam. Tahbisul asal wa tasbilul thamrah. Kata Al-Imam Ibn Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, yang dimaksudkan dengan wakaf, kita mengekalkan asal kepada harta tersebut. Maksud kita mengekalkan asal kepada harta tersebut, kita lepaskan pemilikan kita terhadap harta itu. Harta itu sekarang milik umat Islam. Wa tasbilus thamrah
dan kita mengalirkan kebaikan daripada harta itu, sebarang harta ataupun pulangan ataupun pendapatan yang kita perolehi daripada harta tersebut, kita salurkan kepada tujuan kebaikan bagi umat Islam secara umum. Itu makna wakaf. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, kata Nabi kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, sekiranya kamu mampu, maka kamu wakafkanlah tanah tersebut dan kamu lakukanlah kebajikan dengan harta tersebut. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu buat perkara tersebut, maka kamu tidak boleh jual beli lagi harta tersebut. Harta itu kamu tak boleh jual beli lagi. Sebab apa? Kamu telah wakafkan. Pemilikan itu telah berpindah daripada pemilikan di bawah kamu kepada pemilikan yang di bawah umat Islam. Kamu dah tak boleh lagi jual, kamu tak boleh hibah, dan kamu tak boleh perturunkan harta ini sebagai pusaka kepada zuriat keturunan kamu. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, begitu juga dengan kisah Abu Talha yang kita sebutkan. Apabila sampai sahaja pesanan ayat daripada Al-Quranul Karim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, maka hadirin mukminin yang dirahmati Allah, Abu Talha antara harta yang paling dia suka, harta yang paling dia sayang adalah bustan, kebun, di mana dalam kebun itu pokok-pokok tamarnya sangat baik sebelah dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila turunnya ayat tersebut, maka Abu Talha mewakafkan kebun tersebut kepada umat Islam. Kebaikan yang datang ataupun terhasil daripada kebun tersebut adalah milik umat Islam. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, perkara yang terakhir kita nak sentuh untuk pagi ini dalam bab wakaf. Kalau kita melihat perbincangan para ulama, wakaf ini ada dalam dua bentuk. Pertamanya dalam bentuk yang disebutkan sebagai wakaf am ataupun wakaf khairi. Apa yang dimaksudkan dengan wakaf am? Harta yang kita wakaf yang mana manfaatnya adalah untuk keseluruhan ataupun umat Islam secara umum. Ini kita sebut sebagai wakaf am, wakaf khairi. Adapun yang dimaksudkan ataupun dalam kategori yang kedua adalah wakaf khas ataupun wakaf ahli, yang mana seorang hamba Allah ini dia wakafkan satu aset, dia kata aku wakafkan aset ini, manfaatnya akan balik kepada seluruh zuriat keturunan aku sahaja. Yang beza di antara wakaf am dengan wakaf khas dalam konteks ini tuan-tuan adalah penerima manfaat daripada harta wakaf tersebut. Kalau orang yang mewakafkan hartanya atas nama wakaf am, maka penerima manfaat daripada wakaf tersebut adalah umat Islam secara keseluruhannya. Tetapi tuan-tuan, kalau kita baca dalam sejarah Islam tuan-tuan, antara salah satu daripada amalan wakaf yang banyak juga dilakukan adalah wakaf khas, yang mana kita sebut haji si fulan, Haji Fulan mengatakan bahawa saya wakaf harta ini dan sebarang pendapatan ataupun income daripada harta wakaf ini saya pulangkan kepada seluruh cucu cicit saya. Maknanya penerima manfaat itu mesti daripada keturunan dia semata-mata. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, kedua-duanya diterima. Kedua-duanya sahih, kedua-duanya boleh kita lakukan. Sama ada kita wakaf dengan niat penerima manfaat itu adalah umat Islam tanpa kita tentukan bahawa dia mesti datang daripada darah daging kita ataupun kena dengan keturunan kita, sabit dengan keturunan kita. Ataupun satu lagi wakaf yang dilakukan hadirin mukminin yang dirahmati Allah adalah wakaf ahli ataupun wakaf zurri, di mana penerima manfaat daripada wakaf tersebut
adalah daripada golongan yang tertentu, iaitu daripada keluarga ataupun keturunan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana saya sebutkan berkaitan dengan wakaf, salah satu daripada perkara yang masih lagi dibincangkan oleh para ulama, walaupun kebanyakan ulama dunia Islam mutakhir pada hari ini telah meluluskan bentuk wakaf tersebut, iaitulah wakaf tunai. Waqfun nuqud, kita mewakafkan duit kita, wang kita. Kerana hadirin mukminin yang dirahmati Allah, walaupun pada hari ini orang menyebutkan bahawa pencapaian kita daripada segi ekonomi banding dengan pencapaian ekonomi orang Islam di tempat kita 30-40 tahun yang lepas, kita jauh lebih makmur pada hari ini. Tetapi tuan-tuan, walaupun kita menyebut demikian, untuk orang Islam pada hari ini nak wakaf sebidang tanah, nak wakaf sebiji bangunan, nak wakaf sebiji rumah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak senang. Pertamanya hadirin mukminin, kerana nilainya terlampau tinggi. Dan yang keduanya, kita juga tak galakkan orang itu nak wakaf kalau apabila dia wakaf, ahli keluarga, ahlul mawarith dia, ahli yang menerima pusaka dia, tak ada apa-apa. Dia memang ada sebidang tanah, itulah satu-satunya harta. Harta itu pula dia wakaf untuk tujuan umat Islam secara keseluruhannya. Nabi juga mengingatkan kepada kita, meninggalkan ahli kita dengan sesuatu untuk mereka meneruskan hidup lebih afdal daripada kita mengeluarkan ataupun meninggalkan ahli keluarga kita dalam keadaan meminta-minta. Jadi kalau fiqah kita dari segi nak buat wakaf, tuan-tuan yang dirahmati Allah, pastikan kita sebelum kita nak buat wakaf untuk ahli keluarga kita ini, sememangnya mereka mampu untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka tanpa banyak masalah. Tapi tuan-tuan, kalaulah kita sememangnya pun tak berapa senang, ahli keluarga kita 2-3 kali ganda lagi tak senang daripada kita, tuan-tuan. Anak kita ni tuan-tuan macam-macam dah, tapi tak menjadi. Buat bisnes 2 tahun dia tuan-tuan tak jadi. Setakat dia buat bisnes ni 5 jenis bisnes jadi buat tak jalan. Bukan sebab dia ni tak bersungguh-sungguh, tapi memang tak ada rezeki dia. Kita tengok dia pun susah dalam hidup dia. Cuma untuk makan hari-hari, beli pampers anak dia lepas, tapi kata nak hidup senang sangat, tidak. Begitulah anak kedua, begitulah anak ketiga. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok ahli keluarga kita begitu, ambil apa yang dipesan oleh Nabi kepada kita. Kita tinggalkan keluarga kita dengan sesuatu yang menyebabkan mereka terus hidup mereka dengan senang walaupun tak mewah. Lebih baik daripada kita tinggalkan keluarga kita dalam keadaan mereka meminta-minta, hidup mereka melarat. Fiqah ni kita kena faham. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita nak memang wakafkan sebidang tanah mungkin susah. Dan hadirin mukminin yang dirahmati Allah, kedua, kita ada tanggungan, dan tanggungan kita setakat-setakat ni, kita kata bukan anak yang bagi duit kat pak pula pasal topak anak. Anak ni kerja dah engineer, jadi PTD, tapi pak juga yang kena bagi pinjam kredit kad. Ni anak sama sekarang tuan-tuan, ya, kerja dah jadi engineer, ya, tapi kadang-kadang kredit kad pak dia yang dia duk swipe tu tuan-tuan, terutamanya hujung bulan, tak berapa cukup juga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita tengok keadaan begitu, kalau kita nak wakaf sebidang tanah, sebidang rumah, barangkali ada masalah. Jadi para ulama bincang, boleh ataupun tidak, harus ataupun tidak kita nak mewakafkan tunai. Kita tak ada sebidang tanah tuan-tuan, tapi nak wakaf setakat 10,000 anytime. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita melihat Majma' Al-Fiqh Al-Islami, iaitu Akademi Fiqh sedunia, begitu juga jawatan kuasa fatwa di peringkat antarabangsa dan juga di peringkat tempatan, di peringkat negeri-negeri. Di Selangor juga ada fatwa tersebut, telah diluluskan. Boleh kita menukar, kita mewakafkan dalam bentuk wakaf tunai.
Cuma ada beberapa negeri ni tuan-tuan, dalam fatwa dia jelas, apabila nazir, apabila majlis agama Islam ini dapat wakaf tunai itu mesti ditukar kepada aset, tak boleh alih ataupun kita kata fixed asset. Ada fatwa yang buka keharusan tersebut tanpa mewajibkan supaya wakaf tunai itu ditukar kepada fixed asset. Contohnya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di peringkat antarabangsa diharuskan oleh jawatan kuasa fatwa, apabila seorang Muslim wakafkan, sebagai contoh, dia wakafkan RM50,000. RM50,000 ni nak beli rumah pun tak boleh, nak beli sebidang tanah pun tak boleh tuan-tuan, kecuali lah kita pergi belah mana. Kita kena pergi belah beranak, atas pada beranak lagi, saya pun tak tahu tempat apa. Barangkali boleh lah kot dapat sizable tanah harga dengan RM50,000. Setakat nak pergi bagi Kajang Sungai Merak tu tuan-tuan, RM50,000 boleh beli perenggan kubur kita je lah. Kubur kalau gamuk-gamuk tak apa nak panjang. Kalau jadi macam cerita tanah kubur tu tuan-tuan, yang tiba-tiba dia punya kubur ni makin besar tu, kita pun tak boleh juga nak beli barang ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagi RM50,000, RM50,000 itu boleh dilaporkan dalam bentuk saham sebagai contoh, ya. Dan segala dividen daripada saham itu, maka ia adalah milik umat Islam, kerana asas kita laporkan dalam saham itu adalah daripada wang wakaf. Sama ada saham itu dianggap sebagai saham wakaf ataupun hanya sebagai satu instrumen untuk mengekalkan nilai wakaf asal, iaitu RM50,000, kedua-duanya dibenarkan oleh jawatan kuasa. Ya. Sebagai contoh, di dalam perbincangan di dalam Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islami, tuan-tuan yang dirahmati Allah, International Fiqh Academy, mereka tidak mensyaratkan bahawa harta wakaf tunai itu mesti ditukar dalam bentuk fixed asset ataupun harta tak boleh alih. Ada setengah jawatan kuasa fatwa, hadirin mukminin yang dirahmati Allah, menetapkan bahawa harta wakaf dalam bentuk tunai mesti dialihkan ataupun mesti ditukarkan kepada harta yang tidak boleh alih ataupun fixed asset. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita pada pagi ini, pada bulan hadapan, untuk kita melihat perbincangan para ulama, apakah harta-harta yang boleh diwakafkan dan apakah harta-harta yang jumhur para ulama, majoriti para ulama kata tidak boleh ataupun tidak layak untuk kita wakafkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akan bawa tuan-tuan pada bulan hadapan contoh-contoh agung bagaimana institusi-institusi yang terkenal dalam dunia Islam ini sebenarnya institusi-institusi tersebut adalah milik wakaf umat Islam. Kita tengok siapa anak kita mengaji Universiti Al-Azhar, tuition fee dia untuk setahun kurang daripada RM10. Orang garu kepala. Sebab apa masuk Universiti Al-Azhar, tuition fee dia tuan-tuan dalam keadaan yang sangat minimal seperti itu? Jawapannya, hadirin mukminin, Universiti Al-Azhar itu adalah aset wakaf umat Islam. Dan kalau kita melihat pada hari ini, universiti top universiti di dalam dunia pada hari ini, Universiti Harvard, Oxford, Cambridge, mereka belajar benda ini daripada zaman kegemilangan umat Islam. Universiti-universiti pada hari ini menjana pendapatan mereka daripada endowment fund mereka sendiri. Endowment fund ini dapat daripada mana tuan-tuan? Endowment fund ini konsepnya adalah daripada wakaf, yang mana mereka tak akan kacau duit pokok. Katakanlah ada orang sumbang kepada mereka 10 million, orang yang sumbang itu dapat tax exemption. 10 million ni mereka tak kacau. 10 million ini mereka invest, hanya daripada return daripada investment mereka guna untuk maintenance of the university. Tapi 10 million ini tuan-tuan secara perpetual, secara tidak ada penghujungnya, akan digunakan untuk terus rolling untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan itu untuk tujuan biaya universiti
tetapi pokok itu kekal, mereka terus laburkan supaya manfaat ataupun pendapatan yang dijana daripada jumlah pokok 10 million tadi sebagai contoh tuan-tuan, kekal bagi manfaat kepada tujuan ataupun penerima manfaat yang telah mereka tetapkan. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita baca sejarah, kita akan tengok highway dekat Maghribi. Kalau siapa pernah sampai di Casablanca, highway yang sangat luas, itu bukan dibina oleh kerajaan, itu bukan dibina oleh Plus Highway di Maghribi, tidak, tapi dibina dengan wakaf umat Islam. Universiti besar di dalam sejarah tamadun Islam, sebahagian daripada universiti itu kekal sampai hari ini, asasnya dengan wakaf umat Islam. Sekarang ini antara negara yang paling terkedepan, insya-Allah saya akan cerita lebih detail tuan-tuan, di Turki. Bagaimana ada gerakan-gerakan yang khairiyah, gerakan-gerakan yayasan kebajikan ini bangunkan wakaf dengan begitu hebat, sehingga mereka memiliki ratusan hospital atas nama wakaf yang dibiaya daripada dana wakaf itu jauh terkedepan. Universiti wakaf, hospital wakaf, ya. Jangan kita sebutlah berkaitan dengan tanah wakaf dan sebagainya. Mereka jauh terkedepan dalam mereka bangunkan, hadirin mukminin yang dirahmati Allah, potensi wakaf yang akhirnya memberikan manfaat kepada umat Islam, yang akhirnya, hadirin mukminin yang dirahmati Allah, ini akan membantu pihak kerajaan daripada sudut fiskal, kerana beberapa kemudahan ataupun fasilitas infrastruktur untuk rakyat dibangun dan disediakan oleh rakyat sendiri, bukan hanya untuk selesaikan keperluan asasi ataupun keperluan pembangunan dalam hidup mereka, tapi cita-cita mereka yang lebih panjang daripada itu, mendapat hasanat yang tidak pernah terputus di alam barzakh dan bawa mereka ke syurga Allah Subhanahu wa taala dengan kebajikan yang mereka lakukan. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita bincang berkaitan dengan pemikiran ataupun faham pembangunan dalam sebuah negara daripada perspektif Islam, ada perbezaan yang mendasar dengan pemikiran ataupun faham daripada perspektif sekular dan sebagainya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.